Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia. Pak Cik Mak Cik Oto Aro, masihkah anda semua ingat tentang kes pembunuhan Altan Tuya Syaribu yang dikaitkan dengan bosku Najib dan bosku Rosmah Mansor? Kes pembunuhan ini masih tidak terhenti dan masih tidak pandai senyap-senyap walaupun sudah lebih kurang 14 tahun tragedi pembunuhan dan pengeboman jasad badan Altan Tuya Syaribu menggunakan bom C4 di negara Malaysia. Kes pembunuhan berprofil tinggi ini akan dibuka semula di dalam Mahkamah Malaysia, iaitu di peringkat mahkamah tertinggi, Mahkamah Persekutuan di Istana Kehakiman Putrajaya, yang mana Najib Razak bersama bekas Chief Inspector Azila Hadri, Unit Tindakan Khas Polis Diraja Malaysia, akan terlibat dengan satu prosiding semakan kehakiman untuk kes pembunuhan mendiang Altan Tuya Syaribu. Maka hari ini saya akan memperdebatkan semula dan membongkarkan semula berkenaan dengan dosa besar bosku Najib dan bosku Rosmah yang merupakan pembunuh sebenar kepada mendiang Altan Tuya Syaribu. Kita tidak pernah lupa Pak Cik Mak Cik bagaimana berdasarkan rekod 19 Oktober 2006 dan 20 Oktober 2006 jam 10 malam sehingga jam 1 pagi, ada ramai saksi yang menyatakan bahawa penculikan Altan Tuya Syaribu 14 tahun lalu dan pembunuhan serta pengeboman menggunakan bom C4 adalah atas arahan bosku Najib dan bosku Rosmah. Kes ini berlaku kerana Altan Tuya Syaribu sebelum ini pernah bekerja sebagai penterjemah kepada bosku Najib Razak dalam satu pembelian konsesi kapal Scorpion di Perancis. Ketika itu, bosku Najib Razak menjadi Timbalan Perdana Menteri dan juga merangkap Menteri Pertahanan sejak Oktober 2003 sehingga 17 September 2008, Pak Cik Mak Cik. Maka dikatakan juga Altan Tuya Syaribu adalah perempuan simpanan kepada bosku Najib Razak yang menyebabkan kemarahan semakin mencapai klimaks dalam diri bosku Rosmah Mansor. Maka rasa marah dan rasa dendam bosku Rosmah yang cemburu dengan hubungan sulit bosku Najib dan Altan Tuya Syaribu menyebabkan watak bosku Rosmah Mansor muncul dalam skrip penculikan dan pembunuhan Altan Tuya Syaribu 14 tahun lalu. Kes ini tidak pandai berhenti diperkatakan oleh rakyat Malaysia, oleh masyarakat seluruh dunia selama lebih kurang 14 tahun kerana bosku Najib Razak dan bosku Rosmah Mansor tidak pernah mengeluarkan apa-apa saman fitnah untuk menafikan peranan mereka sebagai the real killer yang membunuh Altan Tuya Syaribu. Altan Tuya Syaribu telah dijanjikan wang komisen lebih kurang RM500,000 Malaysia oleh bosku Najib Razak dan Razak Baginda dalam konsesi pembelian kapal Scorpion di negara Perancis. Walau bagaimanapun janji tersebut telah dimungkiri oleh bosku Najib Razak dan Razak Baginda. Maka dalam satu laporan daripada saksi yang masih hidup, Azila Hadri telah mengejutkan lebih 32 juta rakyat Malaysia
membuat statutory declaration sebanyak 32 muka surat menyatakan bahawa beliau diupah dan diarahkan oleh bosku Najib Razak untuk menculik dan membunuh Altantuya Syaribu menggunakan senjata-senjata yang sangat-sangat kejam. Dan berdasarkan laporan daripada bekas orang bosku Najib Razak juga, penyiasat persendirian, PI Bala menyatakan bahawa bosku Najib Razak mempunyai hubungan seks sulit dengan mendia Altantuya Syaribu sebelum Altantuya dibom C4 oleh bosku Najib dan bosku Rosmah. Dalam proses hubungan sulit skandal seks bosku Najib, dikatakan bosku Najib mengaku di hadapan Razak Baginda bahawa bosku Najib merogol dan meliwat Altantuya Syaribu sehingga mengandung. Dan disebabkan Altantuya Syaribu itu mengandung, maka bosku Najib dan bosku Rosmah berpakat-pakat untuk membunuh dan membom C4 Altantuya Syaribu pada 19 Oktober 2006 dan 20 Oktober 2006 di lot 12843 dan lot 16735 Mukim Bukit Raja di dalam daerah Petaling di kawasan negeri Selangor. Ada ramai orang-orang terdekat bosku Najib dan bosku Rosmah yang menyatakan bahawa semasa kejadian malam tersebut, Altantuya Syaribu diculik dan dibunuh serta dibom C4 oleh bosku Najib dan bosku Rosmah. Ada saksi yang menyatakan bahawa bosku Rosmah berada di tempat kejadian. Selepas bosku Najib mengarahkan Azila Hadri sebagai kambing hitam untuk menculik dan bom C4 Altantuya Syaribu, bosku Rosmah datang tengah-tengah malam di tengah hutan kawasan tapak pembunuhan dan pengeboman jasad badan Altantuya Syaribu serta anak di dalam kandungan perut Altantuya Syaribu. Anak di dalam kandungan tersebut adalah anak bosku Najib. Dan ini menyebabkan bosku Rosmah memaksa beberapa orang polis untuk dijadikan kambing hitam dalam kes pembunuhan berprofil tinggi ini. Selama 14 tahun lalu, rakyat Malaysia tidak tahu tentang kebenaran ini dan saya kira saya perlu membongkarkan kebenaran ini sebagai penganalisis politik bebas yang mengetahui 1001 rahsia sulit skandal pembunuhan melibatkan bosku Najib dan bosku Rosmah. Pakcik Makcik Oto Aro. Berdasarkan rekod juga dilaporkan oleh Azila Hadri dalam satu akuan berkanun, akuan bersumpah yang sahih, baru-baru ini, 1 tahun lalu, Azila Hadri telah mengejutkan seluruh dunia bahawa dia mengiringi bosku Najib Razak untuk berjumpa dengan Altantuya Syaribu di satu kawasan apartmen mewah di luar negara. Dan disitulah bagaimana hubungan rapat bosku Najib Razak dan Altantuya Syaribu menjadi perbualan antarabangsa. Bosku Najib Razak telah menipu dengan sumpah laknat yang memakan dirinya sendiri sehingga hari ini, apabila dia menyatakan bahawa dia tidak mengenal Altantuya Syaribu, tetapi bosku Najib telah tidur bersama Altantuya Syaribu, merogol Altantuya Syaribu dan meliwat Altantuya Syaribu sehingga Altantuya Syaribu mengandung. Maka bosku Najib dan bosku Rosmah terpaksa membunuh dan membom C4 Altantuya Syaribu kerana Altantuya Syaribu pada tahun 2006 adalah halangan terbesar untuk bosku Najib menjadi Perdana Menteri
ke-6 Malaysia menggantikan Pak Lah. Pak Cik Mak Cik Otto Arung, kenapa motif pembunuhan berprofil tinggi ini berlaku adalah kerana bosku Najib mahu menjadi Perdana Menteri dan bosku Rosmah mahu menjadi First Lady di dalam negara Malaysia. Kenapa sangat penting jawatan itu? Pentinglah untuk diorang merompak duit negara berpuluh-puluh bilion US dollar demi kekayaan legasi politik bosku Najib dan bosku Rosmah dalam percaturan kuasa dan politik Malaysia. Tetapi malang dan amat malang, Azila Hadri, satu-satunya saksi yang masih hidup, yang masih tidak disaman fitnah oleh bosku Najib Razak, adalah bekas Chief Inspector Azila Hadri, Polis Unit Tindakan Khas di dalam Polis Diraja Malaysia, polis elit, polis spy dalam Polis Diraja Malaysia yang telah membongkarkan bosku Najib adalah pembunuh sebenar dalam kes Altan Tuya Syaribu. Bukan beliau. Bosku Najib menipu polis elit dalam Polis Diraja Malaysia sewaktu beliau menjadi Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan. Kata bosku Najib, Altan Tuya Syaribu itu adalah spy daripada negara Rusia yang mengetahui semua rahsia-rahsia bosku Najib. Dan dikatakan Altan Tuya Syaribu itu mengancam keselamatan negara Malaysia. Ewa. Pak Cik Mak Cik Altan Tuya Syaribu itu bukan spy daripada negara Rusia. Altan Tuya Syaribu itu sebelum ini bekerja sebagai model sambilan, merupakan penterjemah pakar bahasa Perancis dalam konsesi pembelian kapal Scorpion beberapa tahun lalu bersama bosku Najib Razak bersama Altan Tuya Syaribu di era pemerintahan Kerajaan UMNO Barisan Nasional. Dan di dalam kes ini, Azila Hadri mengkantoikan segala modus operandi pembunuhan yang mana mastermind dalam kes pembunuhan berprofil tinggi ini adalah bosku Najib Razak seperti yang dinyatakan sehingga sekarang oleh Azila Hadri dalam satu statutory declaration yang masih tidak disaman fitnah oleh Datuk Seri Najib Tun Razak, dan statutory declaration itu masih tidak ditarik balik oleh Azila Hadri sehingga sekarang. Alasan tolol bin bangang bosku Najib Razak dan mahacai Toto Cyber Troopers Datuk Seri Najib Tun Razak dan Datuk Seri Paduka Rosmah Mansor, kenapa mereka tidak saman fitnah Azila Hadri? Kerana Azila Hadri akan dijatuhkan hukuman mati tidak lama lagi. Pak Cik Mak Cik, Azila Hadri masih di dalam penjara Malaysia, masih hidup dalam penjara Malaysia, belum lagi dijatuhkan hukuman mati. Kerana apa Pak Cik Mak Cik? Kerana Azila Hadri mengheret nama Datuk Seri Najib Tun Razak untuk menyemak kes pembunuhan Altan Tuya Syaribu yang akan dibicarakan semula pada 8 Disember 2021, bulan daripada sekarang, di Mahkamah Persekutuan Malaysia di Istana Kehakiman Putrajaya. Inilah kes berprofil tinggi yang paling ditakuti oleh bosku Najib Razak dan bosku Rosmah Mansor, Pak Cik Mak Cik Otto Arung sekalian. Kerana kes ini dibuka di peringkat mahkamah terakhir tertinggi dalam Persekutuan Malaysia, iaitu Mahkamah Persekutuan Malaysia. Jika Azila Hadri membentangkan semua bukti-bukti penglibatan bosku Najib Razak sebagai mastermind yang menculik, yang membunuh dan membom C4 perempuan simpanan kesayangannya sendiri, iaitu mendia Altan Tuya Syaribu, maka penamat kepada legasi politik bosku Najib adalah dialah sebenarnya yang akan dihukum gantung sampai mati, bukan Azila Hadri. Dalam kes ini,
satu-satunya saksi yang paling kuat yang masih hidup di dalam negara Malaysia adalah Azila Hadri. Satu-satunya saksi yang masih berada dalam negara Malaysia adalah Azila Hadri. Maka kepada bosku Najib Razak, bosku Rosmah Mansor yang tidak boleh tidur malam kerana tinggal 1 bulan lagi perbicaraan kes mahkamah pembunuhan Mendiang Altantuya Sharibu yang dikaitkan dengan nama bosku Najib Razak ini akan terus menghantui kehidupan Datuk Seri Najib Tun Razak dan 7 keturunannya bersama Rosmah Mansor. Apapun Pak Cik Makcik, kes pembunuhan ini semakin panas walaupun sudah 14 tahun berlalu. Disebabkan Datuk Seri Najib Tun Razak dan Datin Seri Paduka Rosmah Mansor sangat takut untuk mengeluarkan saman fitnah kepada semua pihak yang menjadi saksi utama mereka adalah antara the real mastermind dalam kes pembunuhan tersebut. Ini yang menyebabkan kes ini boleh diibaratkan seperti rumah yang sudah siap tetapi pahatnya masih berbunyi. Walaupun bosku Najib dan bosku Rosmah berjaya mengkambing hitamkan ramai orang dan berjaya membunuh ramai orang setelah kematian dan pengeboman Mendiang Altantuya Sharibu 14 tahun lalu Pak Cik Makcik. Tetapi kes ini nampaknya tidak sempurna sehingga kedudukan Najib Razak dan Rosmah Mansor sangat-sangat bahaya dalam percaturan kuasa politik dunia. Maka saya Jufazli Shah Ahmad sebagai penganalisis politik bebas, saya mengharapkan bosku Najib dan bosku Rosmah yang menjadi pembunuh sebenar ke atas jasad badan Mendiang Altantuya Sharibu, kepala dan leher kamu perlu bersedia untuk dihukum gantung sampai mati. Kita tidak perlu tunggu kes 1MDB bertahun-tahun lagi. Kita hanya perlu tunggu kes pembunuhan Mendiang Altantuya Sharibu yang dilakukan oleh bosku Najib, yang mana kes ini akhirnya dibuka semula di Mahkamah Persekutuan Malaysia di Istana Kehakiman Putrajaya 4 minggu lagi daripada sekarang Pak Cik Makcik. Bosku Najib dan Cyber Troopers Najib Razak yang dibayar berpuluh-puluh ribu orang di dalam UMNO menyatakan perkara ini fitnah. Tetapi pelik bin ajaib, tidak ada satu pun saman fitnah selama 14 tahun kes pembunuhan berprofil tinggi ini dikaitkan dengan bosku Najib Razak. Mungkin ramai orang tertanya-tanya kenapa dia ini boleh terlepas selama 14 tahun lalu. Bosku Najib terlepas sebab dulu dia jadi Timbalan Perdana Menteri. Dulu dia jadi Menteri Pertahanan. Dulu dia jadi Perdana Menteri. Ada kabel besar tolong dia. Tetapi kali ini kabel-kabel besar dan tangan-tangan gaib politik Malaysia tidak mahu tolong bosku Najib dan bosku Rosmah lagi Pak Cik Makcik. Sukacita saya maklumkan dalam kes ini, saya tidak terkejut jika Azila Hadri dilepaskan daripada hukuman gantung sampai mati dan tiba-tiba bosku Najib dan bosku Rosmah akan digantung hukum gantung sampai mati bersama-sama dalam satu kamar penjara di negara Malaysia ini. Maka saya amat yakin dan percaya keadilan dalam sistem kehakiman Malaysia akan ditegakkan bulan hadapan dalam kes pembunuhan Altantuya. Justice untuk Mendiang Altantuya dan keluarga Mendiang Altantuya ini tidak akan berhenti diperjuangkan sampai 100 tahun Pak Cik Makcik. Kerana bosku Najib dan bosku Rosmah masih hidup bebas memperbodohkan rakyat Malaysia setelah mereka berjaya membunuh Altantuya, merompak duit rakyat dalam pembelian kapal Scorpion di Perancis belasan tahun lalu, merompak duit 1MDB berpuluh-puluh bilion US dollar
Inilah ciri-ciri penjenayah mafia yang paling kebal dalam sejarah perundangan dan institusi kehakiman dunia, yang bermaharaja lela membunuh, membom, menculik, merompak, mencuri ikut suka hati dia, macam negara Malaysia ini milik mak bapak moyang dia. Bosku Najib Razak, kes pembunuhan Al-Tan Toya Syaribu ini tidak akan pernah dilupakan oleh 7 generasi di dalam negara Malaysia. Kebenaran adalah tetap kebenaran, dan saya tahu kebenaran yang saya laung-laungkan ini terlalu pahit untuk diterima oleh bosku Najib, bosku Rosmah dan Mahacai Cyber Troopers bosku di dalam Parti UMNO Barisan Nasional. Saya kira percaturan kuasa politik bosku Najib dan bosku Rosmah ini akan terus menjerut kepala mereka dalam kes pembunuhan Al-Tan Toya Syaribu. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga bosku Najib Razak, bosku Rosmah Mansor. Sepandai-pandai kamu membunuh Al-Tan Toya dan anak dalam kandungan Al-Tan Toya Syaribu, iaitu merupakan anak bosku Najib, hasil daripada skandal merogol dan meliwat Al-Tan Toya oleh bosku Najib itu, perkara ini pakcik-makcik, lambat atau cepat Allah Subhanahu Wa Taala akan menunjukkan kebenaran di akhir zaman. Secara tuntasnya, saya ingin tegaskan kepada pakcik-makcik Oto Arung sekalian, kes perbicaraan dan semakan kehakiman kes pembunuhan Al-Tan Toya Syaribu melibatkan Azila Hadri dan Datuk Seri Najib Tun Razak akan dibicarakan semula di Mahkamah Persekutuan Malaysia di Istana Kehakiman Putrajaya pada 8 Disember 2020. Bosku Najib menghitung hari untuk dihukum gantung sampai mati pakcik-makcik. Tolong siap bersedia, wahai penyokong-penyokong, totok, penyamun, penyangak dan pembunuh bosku Najib Razak yang menonton video ini. Bosku Najib Razak, kamu masuk perangkap percaturan kuasa sendiri. Kamu sebenarnya menjerut kepala sendiri kerana kantoi membunuh dan membom sifo Al-Tan Toya Syaribu 14 tahun lalu di negara Malaysia. Checkmate and game over. Bapa pembunuh bom sifo Al-Tan Toya Syaribu. Checkmate and game over. Bapa penyamun duit Wan MDB Malaysia yang akan dihukum gantung sampai mati tidak lama lagi di dalam institusi kehakiman Malaysia. Najib Razak, game is over bosku. Terima kasih.